Kemudian dan ada soalan juga, kenapa block Caprice? Biasa beritahu. Kenapa block Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya block. Bukan sikit yang negatif. Biasa beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Dan ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan saya betul-betul 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih bernyawa saya sendiri. Segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang sana memikirkan ayah saya. Tapi ni perjuangan ayah saya teruskan usaha kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kebenaran KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau positif COVID meninggal memang tak boleh. Jadi saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya dah buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk kat KL tu, KLIA buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kebenaran KKM. Untuk pergi tu pun saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. KM bagi 1 jam, hospital Gleneagles bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya mohon lulus. Sopan boleh mohon juga. Sebab tu mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya. Satu, dia mesej saya panjang, dia tunjuk yang dia post ni. Bukan saya nak berdedahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan pada siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda yang private, DM, tak boleh post kat awam tu kalau kita nak berkawan dengan orang. Kecuali nak post, kena tanya dulu, boleh tak saya post ni? Tu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun dia mesej saya. Satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media punya, dia post part tu. Tapi part kedua dia tak post. Apa part kedua? Dia kata dia tegur saya. Dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit, ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya. Macam mana ustaz dapat kebenaran dan ustaz post? Kalau benda tu tak valid, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan ayah ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksudnya saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan ayah ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, tiba dia boleh marah macam tu, luka hati saya. Saya nampak pun, saya tutup sebagai manusia biasa. Saya ambil phone tu, saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu bab tu, lepas tu kedua dia tuduh tu, dan pun dia dah forward dah benda tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang, saya cuma minta tolong dan alhamdulillah dia bantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat. Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya beberapa hari lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je. Tapi alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, nak tahu tak apa dia? Saya jumpa ayah tu, dia sedar sikit. Dia cakap saya, AB ambil lotion tu, sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya sebulan nangis rindu nak jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena, dan tak rindu ayah saya. Dan dia tahu pasal masa saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya ni, ayah saya tahu. Pasal Nadir cakap live tu hari benda, saya nak tahu pasal saya. Jadi dia pun live cerita pasal saya, salah jalan ni, bukan Afrika, bukan itu ini. Ingat memang tak boleh masuk, macam mustahil kalau masuk juga memang wali. Tahu berdekat-dekat live dengan Firdaus Wong, live dengan masa tu live yang Piu Rahmat tu, boleh check lah, bukan sikit lah, banyak Tapi saya tak tengok pun, tapi TV pun masuk kat WhatsApp saya. Ayah saya pula tahu. Mana dia pergi tu dalam keadaan dia tapi alhamdulillah nak tahu tak apa yang jadi. Doktor kata 10 hari. Tapi sempat sampai saya balik. Dan sampai saya habis ngam-ngam, habis kuarantin. Habis saya kuarantin, saya tengah baring. Dan memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, ustaz, ayah ustaz dah tak ada. Ayah ustaz dah meninggal dunia. Ayah ustaz meninggal. Jadi ke muncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Tapi banyak juga orang mesej saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup untuk orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan, tak apa kan. Mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Dia kata, kenapa ustaz ambil video? Dia hentam saya untuk ambil video ayah saya.
Adik-beradik saya pun tak cakap. Biar saya beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan, tapi saya terangkan juga. Saya ada mak. Rindu mak saya. Hampir 6 bulan setiap malam saya nangis. Tahu tak apa saya buat? Saya cari suara mak saya. Saya cari suara mak saya. 6 bulan saya cari suara mak saya. Saya ambil handphone yang lama-lama dah pecah tu, saya repair. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Kenapalah aku ni? Suara isteri ada, suara anak ada, suara kawan ada, ceramah aku punya banyak. Suara mak aku satu pun tak ada. Apa saya buat? Sebab tu saya ambil video ayah saya. Nak tahu tak, hari jawab ayah, adik-beradik saya semua ada Osmo. Yang tak pernah beli Osmo, adik saya beli Osmo tu. Apa? DJ apa Osmo. Adik saya beli handphone khas untuk rakam pergerakan ayah saya je. Tahu tak sebab apa? Itu namanya rindu, cinta. Buat yang tak ada, bukanlah mesti nak sembah gambar tu, video tu. Ambil gambar ayah, mak kan. Jadi bagulah pelajaran tu. Saya dah rasa masa mak pedih tak nak cari suara mak tu, tak ada. Mana dengar? Pedih nak ada suara mak. Mana suara mak? Sekarang saya ada gambar video saya dengan ayah saya. Tahu tak kenapa? Simpan sendiri sudahlah. Cuba tuan tengok. Ada tak gambar dalam handphone kita simpan? Handphone pecah, hilang, rosak. Tahu tak kat mana antara memori paling kuat sekarang? Instagram dengan Facebook. Nak scroll type je Abid Liu lawak ayah, terkeluar video kan. Abid Liu Caprice Nadir keluar. Nak kejap apa? Abid Liu Dajjal keluar, type je. Abid Liu penipu keluar. Abid Liu hilang keluar. Type je apa keluar. Sebab tu letak Facebook, Instagram. Saya minta maaf kan. Bukan saya cuma cerita kemuncak perjuangan kali ni berat. Nak masuk tu berat, susah. Bukan senang. Bukan senang masuk dalam sebulan lebih. Saya patut sebuah derita. Saya orang paling macam hidup saya ni untuk ayah mak saya. Baik, ada soalan? Boleh tanya soalan? Maaf lama tak dapat suara. Ni sistem ni ada problem sikit. Patut pada tadi dah nak open question. Dah ada soalan? Tak ada. Boleh media nak tanya, boleh. Tuan-puan pun boleh tanya juga. Dr. Lini Fahdau dekat Instagram. Ramai yang minta ustaz tukar tip, tukar personal assistant especially sebab ada yang cakap macam personal assistant ustaz ni bongkar, show off yang melampau dan suka menyindir, yang sebenarnya bila ada tim yang macam ni, benda ni boleh merosakkan nama baik ustaz. Baik. Baik Alia, sebenarnya kalau kita dalam kerja berkumpulan ni, kalau berjaya tu saya, kalau tak berjaya tu pun saya juga. Dia bukan tim saya. Jadi kalau yang buruk tu saya, dan semua ni mesti bermula pada. Tapi itulah soalan-soalan yang dihentam tadi, sebab orang tak berani nak hentam saya sangat. Jadi orang mula salahkan tim. Salahkan tim. Sudah tentu apa yang terjadi dalam pengetahuan saya. Apa yang terjadi ni semua sekali dalam pengetahuan saya. Jadi apa yang fitnah pada, dan tim saya ni bagi orang, ada orang yang intelek, ada orang berjaya, ada ahli perniagaan, ada ustaz, dan banyak. Tim saya paling ramai sekarang setengah kita duduk sini, ada berapa lori kita dekat seluruh Malaysia. Walaupun ada yang sangkut seluruh Malaysia, lori kita sedang buat misi bantuan kat Kelantan, kat Johor tengah edar barang sekarang beratus-ratus barang seluruh Malaysia. Jadi dalam tim ni, tahu tak, kita macam mesin basuh, semua kita ambil. Kain kotor, kain bersih, semua masuk. Jadi mudah-mudahan keluar esok, mudah-mudahan baik kan. Orang nampak saya macam baik, entah-entah saya tak baik kan. Jadi saya pun, kalau orang kata saya jangan taksub saya, betul tu, jangan pernah taksub saya. Saya banyak dosa, banyak aib, cuma nampak baik sebab Allah tutup aib. Tapi yang kali ni apa yang dituduh tu melampau, fitnah. Kalau betul saya mengaku je, saya minta maaf. Saya selalu kan mengaku minta maaf. Tapi kali ni fitnah. Jadi dalam tim saya ni bagi-bagi orang, banyak juga daripada bawah jambatan. Orang suruh saya ambil, ustaz ambil lah bawah jambatan kerja, saya dah ambil dah. Sekarang nak suruh saya buang pula yang kerja bawah jambatan. Saya kutip budak daripada hutan, anak orang miskin, mak-mak orang miskin, susah, duit nak sekolah pun tak ada. Saya ambil dia orang, maaf saya sebut kalau bahasanya, saya kutip dia. Jadi saya punya sahabat tim saya. Ada juga orang daripada kerja jaga kelab, sekarang jadi tim saya, jaga kelab. Suruh jaga kelab, duduk kelab malam hari, sekarang tim saya. Ada dalam tim saya yang banyak bantu saya juga, orang kata apa, transgender. Ada juga transgender. Teruk ni transgender. Dulu cantik betul, bukan sikit yang cantik, betul yang cantik. Sekarang jadi tim saya. Bukan sikit, ramai. Ni yang tuan-puan nampak, ramai lagi yang tuan-puan tak nampak. Dan banyak orang jadi sukarelawan. Jadi saya, bukan tugas saya untuk menilai sesiapa. Saya pun tak penilai orang. Kebanyakan orang paling isap dadah, orang kutuk dia semua. Alhamdulillah anak dia sekarang 3 orang tahfiz, bawa sana sini. Jadi saya macam takkan merendahkan mana-mana orang. So gitu. Baik, soalan lain? Ada soalan lain?
Masya Allah, Masya Allah. Ada soalan? Masya Allah. Boleh dekat Instagram pun boleh. Maaf yang tak nampak sebab ramai lah. 300,000. Nak tanya boleh tanya selagi tak terpotong live ni. Jadi memang dalam team saya macam-macam orang lah. Memang kalau tuan-puan kata saya tegur, bukan kata tegur, belasah pun ada. Macam-macam orang. Tapi kami semua macam dah jadi sebuah keluarga kan. Senang sama senang, susah sama susah. Jadi mana kita boleh ni, kita baiki, kita nasihat kan. Kita bantu. Kalau salah, salah lah. Macam mana? Ada soalan? Tak ada. Ni apa ustaz petikaikan tengok ustaz rekod video kanak-kanak kat Palestin. Jadi orang yang petikaikan ni pun, orang yang petikai buat video ni, dia pun buat juga gambar-gambar, video-video, bagi patung apa semua. Yang paling lama kat saya Nadir lah, bagi patung sekali. Gambar apa yang saya ada tu dia pun ada. Beza gambar saya tu viral, gambar dia tak viral lah. Macam tu je lah. Rezeki masing-masing kan. Saya dulu tak ada orang tak tengok, saya pun buat je, tak ada. Saya tak pernah macam nak dengki orang lain ke, tak ada. Ada nak tanya, tuan-puan boleh tanya je. Yang saya simpan sebab apa yang saya tahu ramai tak tahu kan. Jadi kita jangan macam Mawar Rashid, jangan rendahkan sesiapa. Jadi kita jangan rendahkan siapa. Puan Fauziah Gaus. Terima kasih. Terima kasih. Boleh je tanya. Jangan simpan-simpan. Dia hari-hari orang beli saya sekarang musim semua share kan. Jadi saya fikir macam saya tak nak orang lebih ramai share. Dan pedih lah untuk anak-anak saya, keluarga kan. Selalu saya nak jadi bantu semua orang. Saya tak nak orang lain jadi aib. Saya nak jaga aib orang yang kata saya. Orang yang aib, dia kata saya. Kalau boleh biarlah saya buruk, jangan dia buruk. Saya belajar itu dulu. Tak apalah, esok Allah jelaskan. Tak apalah. Biar orang yang buruk situ, biar saya nampak buruk, dia jangan buruk pun tak apa. Tapi bila anak saya nampak ayah dia buruk, dia sedih, dia kesian, dia percaya saya. Tapi dia nangis, kenapa ayah tak lawan. Jadi saya tak boleh. Jadi bagi saya anak saya lebih utama daripada orang lain. Jadi saya terpaksa jelaskan segala tuduhan dan fitnah yang melampau yang dia orang semua beri kat saya. Tuduhan tu memang melampau gila, bukan sikit ni melampau. InsyaAllah. Boleh je tanya tuan-puan? Boleh tanya, ada nak tanya lagi? Ada lagi tuduhan Caprice yang tak terjawab ataupun Nadir? Tuan-puan tak jelas. Apa tuduhan Caprice apa ni? Apa tuduhan Caprice ni? Mafia. Live tu yang paling antara yang macam live tu ramai juga dan ramai menyertai. Dan saya tak faham macam mana boleh. Dia cakap kumpulan tim saya ni bukan macam tim orang alim. Dia tak sangka macam mafia. Macam apa mafia? Geng Abid Liu macam mafia. Tu macam boleh tahan juga tajuk tu. Abid Liu mafia. Jadi tujuh saya tuan-puan nampak saya macam mafia. Soalan pertama saya, dia cakap saya macam mafia. Jadi sebab tu saya kata mungkin dia stres. Jadi saya cuba maafkan, tapi dia tak nak berhenti. Dia nak saya pula nak nanti dia nak live nak kata saya. Macam saya jadi macam, saya sebenarnya diam. Kalau saya nak cakap dah tentulah. Bukan saya nak ni lah, insyaAllah lah. Saya boleh jelaskan. Jadi dia cakap saya mafia. Tahu tak kisah mafia? Dia cerita dalam live dia. Ada beberapa live. Ni live ni ramai juga. Tapi tak seramai 200,000 tu lah. Tapi ramai juga. Dia buat apa dia panggil? Yang ramai ni. Jadi dia kata macam mafia. Dia sampai-sampai biasa cerita ayat ulang Caprice. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tak betul-betul susun macam dia cakap. Sampai-sampai ke hotel. Tahu tak kenapa pergi hotel? Saya nak balik, saya nak jumpa dia, saya nak tenangkan hati dia. Wallahi, saya sikit pun tak sangka yang dia nak. Saya tak pergi dengan dia. Saya bukan ingat ustaz tu salah pilih tim, ambil Caprice ikut. Saya tak pernah janji dia. Bukan tak janji, saya tak pernah cakap dengan dia pasal nak pergi Gaza pun. Tak pernah. Saya dah kat Gaza lama, dia tanya khabar saya. Jadi masa saya dekat saya ajak dia jumpa. Sebenarnya daripada sebelum saya nak masuk tu, saya nak jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Saya panggil, dia datang. Jumpa ke hotel saya. Sampai dia datang berapa orang. Jadi saya tunggu kat bilik, saya hidang air, tim saya buat air, ambil kacang-kacang, sambut tamu, saya siap-siap lah. Saya ingat lama lagi, jadi boleh sampai. Jadi bila sampai-sampai ada seorang tim saya suruh sambut dia. Kami semua dapat kain handsome. Kat Egypt ni ada kain baju kulit, tak mahal pun, harga dia 100. Baju kot RM200. Tapi tak lebih itulah kot saya berapa ringgit. Kot kat sana satu suit RM200. Tuan-puan kalau nak berniaga, satu suit tu lawa-lawa tu, jahit dia lawa macam jenama mahal menjahit. Kalau nak pakai suit tu RM200-300 je. RM200-300 baju suit tu. Tiba baju suit kat cerita. Macam Vizinzo tu, cerita Vizinzo kan. RM200. Saya tengok Vizinzo. RM200. Cerita Korea, tiba-tiba anak suruh tengok. Tengok sayang anak, suruh tengok. RM200 baju kot, lepas tu baju apa nama? Jadi tim saya beli baju jaket kulit. Berapa beli 200 kan?
RM200 tempah. Dia orang badan boleh tahan juga semua kan. Yelah, terlebih makan ada, kurang makan ada. Tu hari masa nak balik tu kita beli dekat situ je. Kita beli. Habis dia sampai-sampai dia orang pakai baju nak balik, nak pergi airport, nak pergi KLIA. Beg dah tengah susun apa. Seorang sambut dia. Saya suruh sambut, layan dia macam layan saya. Dia orang hormat dengan saya. Dia orang saya ni macam saya dengan cikgu dengan anak murid lah, lebih kurang gitu. Dia orang layan saya. Kalau tuan tengok tim saya ni, kalau tuan kata dia orang macam mana, walaupun macam-macam latar belakang, yang teruk lagi banyak pada yang baik pun, yang baik pun ramai juga, tapi tu tak apa dia. Dia orang layan saya ni macam raja tau, macam keluarga, macam layan ayah, macam layan ustaz, macam layan cikgu. Macam sampai saya tak suruh dia orang sini nak buat. Saya tak makan, dia tak nak makan. Tak mula minum, dia tak minum. Saya makan, dia berebut lebih makanan tau. Jadi macam keluarga dah. Macam saya tak ada apa pun, saya tak pernah suruh. Saya pun tak suruh panggil saya ustaz, tapi dia orang layan saya baik sangat. Jadi masa tu saya suruh layan Caprice macam tu, sambut kat bawah. Jadi bila sambut kat bawah, sambut dekat bawah tu, Caprice masuk. Kebetulan 4 orang nak susun beg, 4 orang di dalam lift. Nampak Caprice nak pergi bilik ustaz, tak apa kita orang bawa 4-4 ni, biasalah nampak Caprice kan. Mestilah nak tolong. Yelah, nak layan dengan baik. Sebab saya ni bawa Caprice naik atas pergi bilik saya. Jadi 4 orang pakai coat, semua dia orang tegap. Dalam tim sini pun memang ada beberapa orang memang dia orang bodyguard lah. Memang yelah, macam-macam orang dalam tim saya bodyguard. Bukan sebab saya bayar bagi bodyguard, tak, memang jadi keluarga. Kadang sama-sama. Kadang dia orang bodyguard saya, kadang-kadang saya pula bodyguard dia orang. Yang tak tahu, kadang macam tu. Saya naik lift sampai kat bilik, ada orang depan pintu juga. Jadi saya dengar dia tertekan dan dia ada banyak masalah masa kat sana. Saya dengar ada ujian datang, dia seorang diri, tak dapat bawa tim dia, terpaksa ikut. Bukan terpaksa, dia disponsor oleh tim lain, tiket sebagainya. Masya Allah, oleh tim Datuk Aziz UMNO kat sana kan, yang banyak bantu dia kat sana. Dia kata macam ayah dia tulis kat Instagram dia. Jadi dia masuk dia pergi Datuk Aziz UMNO yang baik. Datuk Aziz baik kan, nak masuk kat pintu, saya ajak masuk. Jadi dia datang berdua. Jadi saya ingat dia nak berbual dengan saya berdua, sebab dia cakap ada banyak benda dia nak cerita yang sulit-sulit ni. Saya membukalah pintu bagi dia masuk. Jadi yang seorang lagi tu saya suruh dia tunggu dekat, tim saya kata main ajak duduk bilik lain. Senang nak berbual, tak payah nak rahsia-rahsia. Masuk dalam. Jadi mulalah berbual macam keluarga. Saya ajak makan, tiba-tiba dia kata tak nak makan. Saya pun macam dah heran lah. Dia nak salam saya. Dia suruh saya doa, saya salam macam biasa. Saya ingat okey macam sebelum pernah saya jumpa dia. Bukan saya taklah rapat, cuma saya kalau orang berkawan saya hormat lah. Saya ni kalau tak jumpa orang pun saya hormat. Macam tu, macam saya bukan macam tak pernah lagi. Walaupun daripada saya susah, saya tengok bos saya kaya, saya gembira. Tengok orang lain terkenal, saya gembira. Paling lebih saya tinggal nak jumpa, nak ambil gambar sekeping, cukup lah macam tu. Capri duduk bilik saya layan dengan baik semua sekali. Masa saya peluk pun, saya tak fikir apa. Tapi masa saya tak fikir lah, pada dia post dia marah. Bila peluk tu, macam bila peluk, dia dah macam dah lain sikit, dah macam dia tolak sikit. Saya macam biasalah, macam saya macam tepuk. Kalau orang sedih kan, kita tepuk dada ni bukan nak doa ke apa, tepuk dada. Tepuk dada ni bukan tiba-tiba dia tepis tangan saya kan. Masa tu saya tak fikir lagi, macam kenapa tak ada apa. Lepas tu dia mesej saya, ustaz video tadi boleh post. Dia mesej saya, ustaz video tadi boleh post. Saya kata boleh tunggu saya ke airport boleh tak? Saya kata saya tak nak lah, saya tiba-tiba saya tak update saya balik, tiba-tiba dia dah update saya balik. Maksudnya benda tu macam kena ikut lah, tak balik lagi. Kata dah balik, nanti dia tulis macam tu, saya dah kat mana, jadi saya kena jelaskan. Saya kata boleh, tak sampai berapa minit dia dah update. Dia mesej saya cuma nak update je. Tiba-tiba sedar tak sedar, dia dah mesej saya pasal tegur-tegur saya. Rupa dia dah report kat semua orang penting-penting dia dah report. Begitu saya buat taik dekat tu, ayat dia ulang-ulang buat taik dekat Gaza. Mungkin dia maksud orang lain juga, tapi saya memang salah satu daripada dia maksudkan. Buat taik dekat Gaza, buat taik kat Gaza, buat taik kotor tanah suci, buat taik kat Gaza. Itu yang Capri zikir-zikir kan, ulang-ulang kan. Ya, saya sebenarnya saya terus saya maafkan semua tu, tapi implikasi pada apa yang terjadi tak nak berhenti, dan dia orang rasa dia orang betul. Dan saya memang ada bukti semua sekali. Bukti apa tuan-puan nak? Bukti video ada, semua ada. Saya kan memang mana-mana ada je, semua saya tak akan post aib orang apa semua, tapi saya dah serahlah pada yang patutnya. Dia kata buat taik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suzana, saya dari Mahkamah Bebas. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang ditulis oleh Encik Firdaus Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10, yang di mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan juga lah lebih lanjut. Jika perhati, tim produksi dan jurugambar IL adalah profesional berbanding NGO lain. Lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2, yang saya buktinya selang beberapa bulan IL tubuh semula perniagaan Indosmart untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya.
Ini kita sebut makan keliling. Katanya charge pengurusan dapat, untung jual barang pun dapat, otak Cina. Stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat Indosumat walaupun pada harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart Kasih Umat sendiri, Smart kan? Baik. Jadi Ustaz boleh ulas tak poin yang berkenaan dengan penandaan lah. Siapa nama dia tadi? Firdaus yang post. Baik. Jadi begini, saya pun ada baca tu, ada orang tag saya. Saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman. Tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan diberitahu satu surat. Siapa saja yang ni surat saman tu, maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh kalau yang biasa surat saman ni apa dia panggil? Apa nama surat tu? Saya ada beri kepada beberapa orang lah. Maksudnya dia mengaku benda tu fitnah. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Failah Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya cerita lah. Datuk Failah Kamsah. Jadi saya kerja Datuk Failah Kamsah. Lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita, sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni. Tapi tak apalah, saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training. Program training saya buat, contoh satu kementerian semua, daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal. Sampai tak payah sebut jumlah dia, tapi contohlah banyak lah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya charge murah-murah, orang lain charge mahal patutnya. Buat kat Dewan, makan 3 kali sehari, saya charge baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada Dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je, RM90. Contoh RM90, keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000, 7,000, 8,000 orang, 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 100. Jadi samaan dengan 700,000. Jadi sehari saya dapat 700,000. Kasar lah 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat lah. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukan lah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting, untuk saya guna untuk bantu orang lain. Jadi saya usaha. Saya ada kambing-kambing hitam tak ada. Masya Allah, para mendoza. Terima kasih. Saya pun terima kasih semua. Saya minta maaf semua sekali pada ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tak niat apa-apa. Saya menjelaskan pada apa saja yang tuduhan kepada saya. Itu saya minta ampun pada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Itu saya harap benda ni setakat ni je dan berhenti dekat sini. Tapi itulah, saya dah serahkan kepada polis dan juga saya menemani tuduhan pada saya yang mana siapa yang tak berhenti tu dia akan dapat surat inilah, surat saman lah, nama ni menyebut nama saya langsung. Sebab ada orang suruh saya sebut saya diam, tapi benda ni semua orang bincang tentang saya dan hidup saya, keluarga saya. Jadi semua orang cakap pasal saya dan saya yang kena, dan saya ada jawapan. Jadi saya patut beritahu apa yang sepatutnya. Terima kasih semua. Saya doakan semua sekali. Kita doalah bersama. Dan jadi sebab Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, mak ayah kami, isteri, anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, ampun dosa semua manusia dalam dunia, pandangkan belah kasih rahmat. Ya Allah. Baik, ada lagi persoalan? Masya Allah. Kuku. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Apa yang dituduh pada saya, sebab tuduhan tu melampau. Cat kata Ustaz jadi kambing. Cat kata Ustaz jadi kambing hitam. Itu yang paling maaf lah sebut. Tak tahulah drama mana dia tengok. Jadi Ustaz jadi kambing hitam. Tak ada. Saya keluar negara dengan surat yang betul, dan saya dapat sokongan Wisma Putra sebab saya minta tolong. Dan diorang membantu mana-mana orang minta tolong. Termasuk Caprice pun sedang dibantu. Termasuk juga mana tim kat sana pun sedang dibantu oleh
sedang dibantu. Jadi semua dah dibantu. Jadi tak ada apa. Jadi tak ada kambing-kambing hitam, tak ada. Masya-Allah. Para mendoza. Terima kasih. Saya pun terima kasih semua. Saya minta maaf semua sekali pada ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tak niat apa-apa. Saya menjelaskan pada apa saja yang tuduhan kepada saya. Itu saya minta ampun pada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Itu saya harap benda ni setakat ni je dan berhenti dekat sini. Tapi itulah, saya dah serahkan kepada polis dan juga saya menemani tuduhan pada saya yang maksudnya siapa yang tak berhenti tu dia akan dapat surat inilah surat saman lah, mana menyebut nama saya langsung. Sebab ada orang suruh saya sebut saya diam, tapi benda ni semua orang bincang tentang saya dan hidup saya, keluarga saya. Jadi semua orang cakap pasal saya dan saya yang kena dan saya ada jawapan. Jadi saya patut beritahu apa yang sepatutnya. Terima kasih semua. Saya doakan semua sekali. Kita doalah sama-sama. Mudah-mudahan jadi sebab Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal